Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya dan rahmatnya. Pada petang yang mulia ini, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita berada di dalam pengajian kuliah ilmu, dan kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meluangkan masa kita duduk di dalam majlis ilmu yang diberkati ini, yang begitu besar ganjaran dan fadilatnya. Dan insya-Allah pada petang ini kita ingin menyambung berkenaan dengan pengajian dan pembelajaran mengenai tadabbur surah Ali Imran pada ayat 158 sehingga pada ayat 160. Kepada para penonton yang sedang menonton secara live pada petang ini, walaupun sepatutnya pada petang-petang ini para ibu kita mungkin sedang beristirahat, dan kita masih dalam tempoh PKPP, ya. Jadi agak ada ruang sedikit untuk kita keluar dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tetap juga kita dapat duduk dalam perkongsian ilmu secara langsung pada petang ini. Dan terus berikan sokongan anda kepada Facebook Sahabat Masjid Original, dan tolong share dan like dan kongsikan kepada rakan-rakan kita di dalam Facebook masing-masing, supaya bukan sekadar kita sahaja yang mendapat ilmu yang bermanfaat, tetapi ilmu itu tidak akan jadi bermanfaat dan ilmu itu tidak akan menjadi ilmu yang menjadi jariah pahala buat kita, melainkan setelah mana kita kongsi dan kita sharekan. Kalau sekadar kita je tonton live pada petang ini, kita saja yang mengutip mutiara ilmu, tetapi kita tak kongsi kepada rakan-rakan kita yang lain, maknanya ilmu itu belum dimanfaatkan lagi. Kalau kita ingin menjadikan ilmu itu bermanfaat, selain daripada kita beramal dengannya, selain daripada kita memahaminya, selain daripada kita mempelajarinya, kita juga perlu untuk berkongsi ilmu itu kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, man da'a ilal huda, sesiapa yang menyeru orang lain kepada hidayah Allah. Manalah tahu di atas perkongsian yang anda lakukan, ada orang yang menonton kuliah kita pada petang ini, mereka mendapat hidayah, mereka berubah, berhijrah, dan anda telah mendapat pahala ganjaran MLM yang telah Allah SWT jadikan secara berlangsung dan berterusan, dan kita tak menyedari pahala itu melainkan di hari akhirat kelak, yang mana baginda sebut, man da'a ilal huda, sesiapa yang menyeru seseorang itu kepada petunjuk Allah, kana lahu min khairihi, sesungguhnya seseorang itu akan dapat kebaikan orang yang telah mendapat hidayah itu, wala yunqasu min ujurihi syai'a, dan dia tidak akan dikurangkan pahala daripada orang yang telah mengikut petunjuk itu walaupun sedikit. Baik, kita kembali kepada pengajian tadabbur kita pada petang ini. Kepada sesiapa yang dalam keadaan berwudu ataupun sedang memegang mushaf, ataupun boleh juga pegang yang ada tafsiran, kitab-kitab tafsir ataupun kitab terjemahan yang diikuti adanya huraian-huraian tentang tajwid dan sebagainya, boleh pegang di tangan masing-masing. Sambil tu bukan kita dengar saja, tetapi kita dapat pahala menyentuh Quran, kita dapat pahala melihat ayat-ayat Quran. Jadi kita lihat
pada ayat 158, dan saya akan bacakan sehingga pada ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Baik, daripada ayat yang kita bacakan, sadaqallah, pada ayat 158 Allah SWT berfirman dengan mafhumnya, dan sesungguhnya sekiranya kamu orang-orang yang beriman, seandainya kamu mati syahid atau gugur di dalam medan peperangan itu, pastilah kepada Allah jualah kalian semua akan dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah Ta'ala kepada engkau, wahai Muhammad, hendaklah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka yang engkau dakwahkan. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat seterusnya, jika Allah Ta'ala menolong kamu, wahai Rasulullah SAW, maka tidak ada yang boleh menewaskan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak mendapat pertolongan daripadanya, maka siapakah yang dapat menolong kamu selain daripada Allah setelah itu? Kerana itu hendaklah Allah sahaja orang-orang beriman itu bertawakal. Okey, baik. Kita akan lihat pada ayat 158 terlebih dahulu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman dan juga memberi peringatan kepada orang-orang munafikin di Madinah pada ketika itu, iaitu tuntutan dorongan untuk keluar pergi berjihad serta penjelasan berkenaan dengan keutamaan jihad. Apakah keutamaan keluar pergi berjihad dan apakah itu sebenarnya yang kita boleh fahami tentang maksud jihad. Baik, kita kembali pada ayat 158. Dalam ayat 158 yang kita bacakan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah Taala sebutkan, kita perhatikan, wala imuttum au qutiltum. Sekiranya wahai manusia kamu itu mati ataupun kamu itu telah terbunuh di dalam medan perang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tamsilan, perbezaan di antara orang yang mati syahid, yakni orang yang terbunuh bertemu dengan kematian kerana ingin menegakkan agama Allah, ataupun terkorbannya nyawa dan hartanya yang ia telah terbunuh di dalam medan perang adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan ganjaran daripadanya. Tak sama mati orang yang mati di medan perang dengan orang yang mati bukan di medan perang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wala in muttum, jika kamu wahai manusia mati biasa, bukan mati syahid, bukan mati di dalam medan jihad, bukan mati di dalam peperangan dibunuh oleh pihak musuh,
bukan mati dalam keadaan kerana ingin keluar pergi berperang, mempertahankan nyawa Rasulullah SAW, ataupun mempertahankan negara orang Islam, ataupun keluar terbunuh kerana untuk mempertahankan agama Allah. Itu tidak sama dengan orang yang mati kerana sakit, atau orang yang mati kerana asbab yang telah Allah jadikan menimpa ajal ke atasnya. Itu tidak sama. Sebab itu Allah bezakan, wala in muttum au qutiltum. Jika kalian mati biasa di luar medan perang, ataupun kalian mati di dalam medan perang. Di sini para ulama menyatakan Allah Ta'ala membedakan di antara dua kematian. Sebab itu kematian yang paling teragung dan kematian yang termulia di sisi Allah Ta'ala adalah mati syahid. Apakah yang dimaksudkan dengan syahid? Banyak orang tanya, Ustaz, orang duk sebut mati syahid, mati syahid. Apa dia mati syahid itu? Yang saya tahu, syahid kawan saya dah mati, dah meninggal. Ya? Baik, kenapakah orang yang mati syahid, mereka diberikan gelaran syahid? Apa makna syahid? Baik, pertama, para ulama menyatakan, orang yang mati syahid itu adalah memberi maksud orang yang mati di atas syahadah. Apakah maksud orang mati syahid? Orang yang mati di atas syahadah. Apa itu syahadah? Syahadah itu maknanya di atas kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Kalimat Allah adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kerana seseorang apabila ia melafazkan dua kalimat ini yang dikenali sebagai kalimat syahadah. Apa makna syahadah? Iaitu kita mempersaksikan dengan keimanan dan keyakinan bahawasanya kita membenarkan iman kita tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, yakni kita mengesakan dan mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita membenarkan dan meyakinkan bahawasanya Nabi Muhammad itu dengan keimanan kita adalah pesuruh Allah. Sebab itu, orang yang mati dalam keadaan dia dapat melafazkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu juga dikira sebagai mati syahid. Tetapi bukan syahid kubra, bukan syahid yang tertinggi, bukan syahid yang teragung, tetapi mereka diklasifikasikan di dalam kategori orang yang syahid. Kerana dalam hadis Nabi SAW dengan sanad yang baik yang disebutkan, juga disebutkan dalam riwayat Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang telah mengakhirkan perkataan sewaktu menjelang kematiannya itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa dia masuk syurga? Kerana ia telah mengakhirkan kematiannya itu dengan membenarkan keimanan di atas keimanan yang benar, keimanan yang betul. Kan dalam ayat Quran Allah Ta'ala ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan kalian itu muslim, atau kalian itu beriman. Para penonton yang saya kasih, pengajaran dekat sini yang amat penting yang kita nak kena fahami. Persoalannya, semua yang sedang menonton, alhamdulillah, di kala ini, ketika ini, saat ini, Allah telah memberikan kita nikmat iman, dan Allah telah memberikan kita hidayah, dan Allah telah memberikan kita taufik, dan Allah telah mengurniakan kepada kita agama Islam. Tetapi saya nak bertanya, siapa di antara kita yang sedang menonton ini secara langsung atau yang kemudiannya, apakah kita telah dijamin oleh Allah Ta'ala bahawasanya kita akan mati dalam keadaan beriman, kita akan mati dalam agama Islam, kita akan mati sampai penghujung akhir hayat kita masih lagi dapat taufik Allah, masih lagi dapat hidayah Allah? Apakah anda dijamin? Itu soalannya. Jadi tidak ada sesiapa yang pernah menjamin kita.
Sebab itu, saya nak kongsikan doa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Doa yang paling terbaik adalah doa yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Dan satu doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tak kala Nabi Allah Yusuf alaihi salam, pada tak silap saya pada ayat yang ke-100 di dalam surah Yusuf, kalau tak silap saya mungkin salah, tapi dalam 100 lebih sikit begitu, yang mana Nabi Allah Yusuf setelah mana dipertemukan oleh Allah dengan ayahandanya Nabi Yaqub, dengan abang-abangnya, Nabi Yusuf nak mensyukuri di atas nikmat itu. Kerana itulah nikmat yang telah Allah Ta'ala capaikan daripada hajat baginda alaihissalam. Setelah itu baginda membaca doa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Poin kat sini yang saya nak sebutkan, doa yang dibacakan oleh Nabi Yusuf, cuba tengok di hujung itu, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam agama Islam dan dampingkanlah aku setelah matiku ini di kalangan golongan orang-orang yang saleh. Maknanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam bukan sekadar minta untuk diwafatkan dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan beriman, tetapi baginda juga meminta supaya baginda dimasukkan di dalam golongan kalangan orang-orang yang saleh. Jadi para hadirin yang saya kasihi, yang saya muliakan, di dalam ayat ini tadabbur yang boleh kita ambil bahwasanya Allah sebut, jika kalian mati, wala in mutum, jika kalian mati, tidak ada sesiapa yang boleh selamat daripada kematian. Sebab Allah kata dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Allah kata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jangan engkau khawatir dengan apa keburukan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin kepada kamu, kerana engkau akan wafat, mereka juga akan mati, dan kelak pada hari akhirat aku akan membangkitkan mereka dan membalas segala kejahatan mereka kepada kamu. Tidak ada sesiapa yang tidak bertemu dengan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita semua telah ditentukan ajalnya. Persoalannya, bagaimanakah cara mati kita? Keadaan apakah dikala ketika kita mati? Ini yang menjadi penentu, yang menjadi keputusan, yang menjadi kayu ukur apabila kita bangun di hari akhirat nanti. Bagaimana keadaan kita ditentukan bagaimana kesudahan kita. Saya ulang sekali lagi, para penonton yang saya kasihi, kalau anda ingin tahu bagaimana keadaan anda dikala anda dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana situasi anda di padang mahsyar, bagaimana keadaan anda di padang mahsyar, kalau anda nak tahu benda itu, apa keadaan anda? Lihat bagaimana keadaan dikala saat kematian anda. Kerana di dalam hadis Nabi SAW, baginda dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya yub'atsun nasu ala niyatihim. Setengah riwayat kata yub'atsun nasu ala a'malihim. Manusia itu akan dibangkitkan di padang mahsyar mengikut pegangan mereka, iman mereka, nawaitu mereka. Mereka bangun di padang mahsyar berdasarkan apa agama mereka masa mereka mati. Kalau mereka mati dalam keadaan iman, bangun di padang mahsyar, Allah letak mereka dalam kumpulan orang beriman. Kalau mereka mati dalam keadaan ikhlas, amalan mereka ikhlas, amalan mereka bersih, mereka bangun di padang mahsyar, dikumpulkan mereka bersama dengan golongan-golongan mukhlisin, golongan orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi kalau nak tahu anda di padang mahsyar di dalam kelompok mana, di dalam grup mana, diletakkan di samping siapa, lihat apakah pengakhiran akidah anda, iman anda, nawaitu anda, niat anda, dan juga ala a'malihim,
berdasarkan kepada amalan pengakhiran kita. Sebab itu benarlah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu disukat oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada penutupnya, berdasarkan kepada penghujungnya. Maka kalau penghujung kita baik, kalau di awal kita tidak baik, Allah mengampunkan di awalnya, kerana Allah memuliakan kita. Allah ampunkan yang awal disebabkan pengakhiran kita yang baik. Tapi kalau pengakhiran tidak baik, sekalipun di awalnya baik, maka amalan yang di awal itu tidak menjadikan kita mendapat kemuliaan, kerana di penghujungnya kita mendapat kesudahan yang buruk. Inilah yang Nabi SAW ingatkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar fayasbiqu alaihi al-kitab thumma ya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Seseorang tu dia buat satu amalan ahli neraka, sehingga setengah riwayat kata dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Dia dengan pintu neraka tinggal satu jengkal sahaja, tinggal nak masuk neraka. Tetapi setelah itu dia telah berbuat amalan-amalan ahli syurga, dan kesudahan dia mati dengan amalan ahli syurga, Allah masukkan dia di dalam syurga. Setengah orang dia buat amalan ahli syurga, sehingga dia dengan syurga tinggal sejengkal, tinggal nak masuk syurga dah. Kalau dia berdehem pun, kalau dia batuk pun orang dalam syurga boleh dengar. Tetapi setelah itu dia buat amalan ahli neraka, sehingga dia mati masuk neraka, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Bayangkan betapa sesalnya manusia dah sempat dapat dekat dengan syurga, tetapi rupanya indah khabar dari rupa, dia tak dapat pun masuk syurga itu. Sebaliknya dia dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Jadi sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, wala immutum, jika kamu tidak boleh mati dalam keadaan mati syahid, maka matilah kamu dalam keadaan mati yang baik, yakni mati di pengakhiran yang husnul khatimah. Au qutiltum, ini Allah beri peringatan. Ayat ini sebenarnya Allah memberikan ancaman dan peringatan kepada orang-orang munafikin. Sebab orang-orang munafikin dalam perang Uhud, mereka tak mau keluar pergi perang. Mereka tarik diri. Mereka keluar, kemudian mereka menarik diri kerana mereka takut mereka terbunuh di dalam peperangan. Dan Allah kata kepada mereka, kalau mereka tak mati di dalam perang pun, mereka akan mati di luar daripada peperangan, iaitu mati kerana sakit atau mati kerana asbab yang lain. Sedangkan mati di dalam medan perang itu adalah lebih baik. Sebab itu kalau kita tak boleh mati syahid di dalam medan perang, kita pilihlah kematian yang baik. Jangan jadi seperti orang munafikin. Setelah mana diberi peluang untuk mati syahid di dalam medan perang, mereka menolak pilihan itu untuk mereka memilih mati dalam keadaan yang penuh dengan kehinaan, ya. Jadi iaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzu billah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, au qutiltum, jika kalian mati juga di dalam medan perang, yakni mati syahid. Baik, saya nak sambung balik tentang syahid itu tadi. Pertama, syahid itu mati di atas syahadah. Kenapa orang yang pergi berperang dikira sebagai mati syahid? Kerana mereka mati, yang pertama, orang yang syahid itu kerana dia melafazkan perkataan syahadah. Yang kedua, orang yang pergi berperang, mereka dikira mati syahid kerana mereka mati dalam keadaan mereka memperjuangkan kalimat syahadah tersebut. Iaitu mereka pergi berperang sebab nak mengajak orang untuk menyatakan Allah itu satu, Allah itu esa, untuk menyeru manusia agar manusia itu beriman kepada Nabi Muhammad, nak mempertahankan nyawa Nabi Muhammad, syariatnya dan juga ajarannya. Sebab itu orang yang keluar pergi berperang, mereka dikira sebagai mati syahid. Jadi syahidnya ada dua. Satu dipanggil syahid qauli, satu dipanggil syahadatu qauliyah, satu lagi dipanggil syahadatu fi'liyah ataupun syahadatu amaliyah. Syahadah qauliyah, orang yang mati syahid dalam keadaan dia boleh lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua dipanggil syahadah amaliyah atau fi'liyah, iaitu orang yang keluar pergi berperang di medan jihad.
Dia tak lafaz kalimat syahadat itu, tetapi perbuatan dia, kasad matlamat tujuan dia keluar pergi berperang adalah untuk tujuan dua kalimat tersebut. Sebab itu Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar pergi berperang kerana nak menegakkan kalimat Allah. Nampak? Kalimat Allah tu syahadah tadilah. Kalimat Allah itu sebagai kalimat yang tertinggi, maka ia dikira sebagai mati syahid. Sebab itu saya nak bagi anda semua faham, sebenarnya jihad bukan sekadar menghuluskan pedang, bukan sekadar mengeluarkan senjata, tetapi jihad sebenarnya adalah dakwah. Jihad sebenarnya adalah dakwah. Cuma dakwah ni dia datang dalam dua bentuk. Satu, dia datang dalam bentuk haliyah. Satu lagi, dia datang dalam bentuk maddiyah. Kalau dakwah datang dalam bentuk maddiyah, iaitu dakwah datang dalam bentuk material ataupun peralatan, ini datang dalam bentuk jihad. Sebenarnya jihad bukan kita saja-saja nak bunuh orang bukan Islam. Dah, jihad adalah satu dakwah, iaitu kita nak mengajak orang, supaya menganut agama Islam, ataupun kita nak mempertahankan hak kebebasan orang yang sudah Islam daripada dia ditindas dan dizalimi, kerana kita nak menjaga agama dan akidah dan iman mereka. Dan jihad juga adalah merupakan satu dakwah yang mana tujuan dia adalah untuk kita mengembangkan agama Allah SWT itu cuma dalam bentuk persenjataan ataupun dalam bentuk peralatan. Tetapi dakwah juga dalam konsep yang kedua dipanggil dakwah haliyah atau dipanggil lisaniyah, iaitu dakwah dalam bentuk kita menegakkan hujah, kita berdebat, kita yang mana Allah sebut wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah, berdialoglah kamu dengan mereka yang tidak Islam itu dalam keadaan yang baik, ya? Sampaikan hujah kamu. Jadi ini sebenarnya jihad bukanlah seperti mana yang telah disalah tafsir sebagai salah satu benda yang menggambarkan Islam adalah pengganas, Islam itu adalah teroris. Tak benar. Sebaliknya, jihad adalah dakwah. Jihad adalah dakwah. Kerana jihad, kita nak mempertahankan akidah orang Islam yang dizalimi. Kerana jihad, kita nak mempertahankan nyawa orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang agama Islam beri kepada mereka kebebasan memilih agama, daripada mereka dipaksa untuk ikut agama lain dengan secara paksaan. Jadi kita kena faham konsep jihad ini yang sebenarnya. Dan saya sebutkan tadi itu sebagai selingan saja. Adapun yang Allah Ta'ala sebut au qutiltum, jika orang beriman tu mati dalam keadaan terkorban di jalan Allah, itu adalah kematian yang paling baik. Saya nak tanya teka-teki kepada para penonton, kalau boleh yang ada jawapan tu tolong SMS kat bawah tu. Harap-harapnya adalah yang boleh jawab, ya. Saya nak tanya. Soalan saya mudah saja. Nanti di hujung akhir kuliah baru saya minta jawapan. Saya bagi masa, jangan risau. Saya nak tanya, ada tak manusia yang setelah Allah masukkan dia ke dalam syurga, saya nak tanyalah, katakanlah para penonton, alhamdulillah dengan rahmat Allah, insya-Allah Allah masukkan kalian dalam syurga. Katakanlah kalau kalian sudah berada di dalam syurga, agak-agaklah kalian nak tak keluar daripada syurga untuk hidup kat dunia balik. Siapa yang sedang menonton ni, yang kalau Allah masukkan dia dalam syurga, dia kata, ya Allah, saya tak naklah duduk dalam syurga ni. Saya nak balik kat dunia. Saya nak duduk kat dunia. Saya tak nak. Saya nak keluar dari syurga. Saya nak duduk dekat dunia. Kalau sesiapa yang tahu siapakah orang atau golongan yang nak duduk dekat dunia, nak keluar daripada syurga, kita semua pakat nak masuk, dia pakat nak keluar, ya. Jadi boleh tuliskan jawapan anda sebagai kita mengasah akal kita dan ilmu yang telah kita belajar. Mungkin ada asatizah
yang lain yang pernah para penonton ikuti, yang tahu jawapannya. Jadi boleh kita kongsi-kongsi sekurang-kurangnya. Kalau kita ada jawapan, orang lain pun dapat tahu, orang lain pun dapat ilmu yang sama daripada kita. Baik, kita balik semula. Allah Ta'ala sebut la ilallahi tuhsyarun. Ingat, kalau kalian mati dalam keadaan biasa ke, kalian mati di dalam medan perang ke, kalian tetap akan kembali kepada Allah untuk Allah bangkitkan kalian semula di padang mahsyar. Maknanya Allah nak bagi tahu, sesiapa pun daripada kita, tak kiralah darjatnya di sisi Allah, para anbiya, para rasul, para siddiq, para syuhada, para salihin, mukmin, fasik, munafik, kafir, musyrik, dan juga sama ada dia mati syahid atau tidak mati syahid, tetap mereka itu bila mati mereka kembali kepada Allah dan tetap mereka akan dikembalikan semula, yakni dihidupkan, tuhsyarun, dibangkitkan semula di padang mahsyar di hari akhirat kelak. Cuma memang Allah Ta'ala nak sebutkan di sini seolah-olahnya Allah Ta'ala nak memberikan gambaran kepada kita bahawasanya seseorang itu bagaimana kehidupannya dekat dunia, tetap mereka akan dikembalikan di hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadapi hari penghisaban. Termasuklah orang yang mati syahid. Termasuklah orang yang mati syahid. Baik, saya nak bagi tahu kepada para penonton, dalam setinggi-tinggi kemuliaan orang yang mati syahid ini, mereka tetap tidak terlepas daripada hisab Allah. Allahu Akbar. Apatah lagi kita yang tak dapat berpeluang untuk mati syahid, ya, melainkan syahid-syahid yang kecil lah, ya. Tak apatah lagi nak syahid yang kubra ni. Mereka pun tidak terlepas daripada dihisab oleh Allah. Dalam keadaan mulianya orang mati syahid ni, yang disebut dalam hadis, diberikan mahkota kepada mereka, diampunkan seluruh dosa mereka daripada titisan darah yang pertama, diberikan 70, diberikan pada mereka bidadari, 70 lebih bidadari, dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya selama 70 orang. Banyak keistimewaan dia, tetapi mereka tetap tidak boleh terlepas daripada hisab. Allahu Akbar, ya, tetap tak boleh terlepas daripada hisab. Baik, apakah hisab itu? Dalam hadis disebutkan ada di antara manusia yang terawal Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Antaranya Allah Ta'ala panggil orang yang mati di dalam medan perang. Allah Ta'ala tanya dia, kenapakah kamu mati dalam medan perang? Mereka jawab, kami mati kerana nak mempertahankan agamamu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang hatta yuqalu laka syaja'ah. Kamu berperang untuk kamu digelar atau kamu dipanggil sebagai orang yang berani. Kamu digelar kamu seorang perwira. Kamu digelar sebagai kamu ni apa orang kata apa? Hero lah dan seumpama dengannya. Allahu Akbar. Orang yang mati syahid pun mereka mendepani hisab di sisi Allah Ta'ala, ya, dalam keadaan mereka telah diberikan pelbagai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, ya. Baik, sebab itu Allah Ta'ala kata la ilallahi tuhsyarun. Apapun kita mati, keadaan apapun, kedudukan apapun, cara apapun, kita tetap akan kembali kepada Allah untuk Allah hitung. Hatta orang yang pergi berjihad di medan perang pun Allah akan hitung dan hisab amalan mereka. Saya nak kongsikan sedikit. Kita mungkin tak berpeluang untuk mati di medan perang, tapi saya nak ajar bagaimana nak dapat ganjaran seperti mati di medan perang. Mungkin kita tak dapat pahala mati jihad di medan perang, tapi dapat seumpama orang yang mati di medan perang walaupun kita tak pergi perang. Ada beberapa amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama, kalau boleh start daripada hari ini, kalau siapa yang dah tahu, Alhamdulillah. Siapa yang belum tahu, saya minta tolong rekod. Kalau tak boleh nak rekod, tolong kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Ini ada di dalam kitab, kalau siapa nak rujuk, boleh rujuk di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Juga disebut di dalam hadis Nabi dan riwayat Tirmizi. Dan juga riwayat yang lainnya ada menyebutkan
bahwasanya pada satu ketika Nabi SAW hendak memimpin solat berjemaah. Di kala itu, ketika sesudahnya iqamat dikumandangkan, semua para sahabat bangkit masing-masing menuju ke dalam barisan saf, nak masuk untuk melurus dan merapatkan saf. Maka Nabi terdengar seseorang itu membacakan satu doa, Allahumma atini afdala ma tu'tiya bihi ibadakas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau kurniakanlah kepada aku sebaik-baik kurniaan yang telah Engkau ganjarkan kepada orang-orang yang saleh. Sambil dia nak menuju merapatkan saf, masuk di dalam barisan saf, sebelum memulakan angkat takbir, dia baca doa tu. Bila Nabi SAW dengar, Nabi berkata, sesungguhnya apa yang kau bacakan itu dituliskan bagi kamu seperti engkau sedang berada di dalam medan perang. Seperti kamu sedang berada di dalam medan perang. Macam kita tengah duduk di dalam barisan saf untuk keluar pergi berjihad. Untuk keluar pergi berjihad. Allahu Akbar. Jadi kalau siapa amalkan doa ini setiap kali nak masuk dalam saf, kemudian dia balik semayang, katakanlah meninggal dia, maka dia dikira mati dalam keadaan mati, atau meninggal dalam semayang tu, umpamanya, Allahumma amin, maka dia dikira sebagai orang yang mati dalam medan perang. Allahu Akbar. Ya? Baik. Antara lain juga disebutkan dalam kitab Al-Azkar, juga boleh rujuk hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada 3 golongan, thalathatun dhaminun 'ala Allahi 'alaihim. Ada 3 golongan Allah menjamin mereka itu daripada keluar mereka sampai pulang mereka, mereka dikira fi sabilillah, berada di atas jalan Allah Ta'ala. Apa makna jalan Allah? Yang ini dikira ia sebagai berjihad lah, macam keluar pergi berjihad. Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang ini boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar, dalam bab, tak silap saya, bab keluar rumah, bacaan keluar daripada rumah, atau bacaan keluar daripada rumah. Yang pertama, orang yang apabila dia balik rumah, dia memulakan sebelum memasukinya memberi salam. Dia bagi salam. Ya, bagi salam. Bila keluar, dia masuk, sepanjang dia keluar dan dia masuk tu, kalau berlaku apa-apa, dia dikira begitu. Yang keduanya, dia dikira dhaminun, dijamin oleh Allah seperti berada dalam keadaan perang sehingga dia balik ke rumah dia. Orang yang keluar untuk pergi ke masjid bagi menunaikan salat jemaah, subuh, zuhur. Tapi sekarang ni kita dah tak dan tempoh PKPP ni kita belum dibenarkan secara terbuka untuk pergi ke masjid lah, melainkan dihadkan dalam kadar 40 orang atau 12 orang mengikut negeri masing-masing. Kalau siapa yang boleh pergi, Alhamdulillah. Siapa yang tak boleh pergi pun, Alhamdulillah. Walaupun kita tak boleh pergi, bukan bererti kita tak boleh dapat ganjaran itu. Yang penting, kita tunaikan salat di awal waktu, seperti mana waktu masjid melaksanakannya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga adalah termasuk dalam golongan yang dijamin ini adalah selain daripada orang keluar pergi masjid, selain daripada orang yang keluar untuk memberi salam kepada orang lain, atau beri salam ketika mana dia pulang ke rumah, sebelum masuk rumah dia bagi salam. Dan yang ketiga juga termasuk di antara orang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah sampailah dia pulang. Ini antara golongan yang dikelompokkan dalam kelompok itu. Dan yang terakhir, nak dapat pahala mati syahid ni sebenarnya dia banyak, tapi ini sebahagian 3 yang saya boleh kongsikan dalam waktu yang terhad. Ya. Antara lainnya juga adalah dia ajar adalah hadis Nabi, sesiapa yang setiap kali berdoa, man sa'alallahu syahadata bisidqin, Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, siapa yang minta kepada Allah untuk Allah kurniakan dia mati syahid secara sidqin, secara jujur, betul-betul minta, dan bila dia minta tapi Allah tak bagi dia mati dalam medan perang, Allah hanya matikan dia di atas katilnya, mati sakit lah. Ya. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam hadis sebut,
Allah akan beri kepadanya ganjaran syahid walau ma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tilam ataupun tempat pembaringannya. Macam mana tu Ustaz? Maknanya setiap kali sebelum tidur minta, ya Allah, matilah aku dalam keadaan mati syahid. Walaupun kita tak boleh mati syahid dalam bentuk maksud keluar pergi berperang, kalau kita mati ketika kita tidur itu, maka dia dikira kita juga mati dalam keadaan ditulis, Allah suruh malaikat tulis seperti kita mati di medan perang, kerana kita dah minta kepada Allah. Antara doa yang boleh saya kongsikan yang dibaca oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk minta mati syahid ni, apa dia doa Sayyidina Umar ni? Sayyidina Umar ajar untuk, Sayyidina Umar tak pernah tinggal doa ini, sehingga ke Allah kabulkan doa Sayyidina Umar. Baginda Sayyidina Umar radhiyallahu an dapat disemadikan jasadnya bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar dalam satu kamar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu doanya Allahumma amitni Allahumma rzuqni, sekali lagi, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Sekali lagi, boleh ikut sama-sama, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Harap dapatlah ikut tu ya. Saya tak dengar suara penonton semua. Iaitu, ya Allah ya Tuanku, rezekikanlah bagiku mati syahid di atas jalanmu, dan matikanlah aku di negeri tempat wafatnya Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Siapa amalkan doa ini, tidak mustahil Allah Ta'ala pilih dia meninggal di bumi Madinah. Saya ada seorang rakan masa saya bawa umrah dulu. Ada salah seorang yang menceritakan pada saya, jemaah dia meninggal dekat Madinah. Yang meninggal dekat Madinah, jadi isteri dia bagi tahu, Ustaz, sesungguhnya suami saya ni dia pernah dengar terbaca dalam satu hadis, dia dengar kuliah, satu lagi dia baca sendiri hadis tu, tentang keutamaan mati di bumi Madinah. Keutamaan mati, kelebihan mati di bumi Madinah. Sejak dia baca tu Ustaz, saya tengok dalam semayang fardu dia selalu minta, ya Allah, matikanlah aku di bumi tempat wafatnya Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah tinggal doa itu. Dia selalu baca. Kita takut nak baca. Pasal apa? Allah Ustaz, meninggal ke bumi kat Madinah, payah waris nak datang ziarah Ustaz. Anak beranak nak datang ziarah kubur. La ilaha illallah. Kalau datang kubur pun, kalau kubur dekat kat Malaysia pun, belum tentu anak-anak kita semua pakat datang. Belum tentu anak-anak kita ingat kat kita. Kalau Allah bagi kita rezeki ada anak soleh, ya dia datang ziarah kubur kita. Tapi belum tentu masa lepas kita meninggal ni orang ingat kita. Tak percaya, tanya diri kita sendiri, berapa kali kita ingat nak pergi ziarah kubur. Tanya diri kita sendiri, berapa kali kita ingat untuk doakan pada ahli keluarga kita yang sudah meninggal. Masing-masing ada jawapan di dalam dada masing-masing. Tetapi kalau meninggal dekat bumi Madinah itu, memang sudah dijamin. Ya, keluarga kita tak ingat pun tak ada masalah. Nabi SAW sudah mendoakan kepada penduduk yang meninggal di sana. Dan pendekkan cerita, akhirnya Allah Ta'ala pilih dia meninggal kat bumi Madinah sebelum sempat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat umrah dalam keadaan sudah mengenakan kain ihram, cuma duduk di dalam perjalanan nak pergi ke Bir Ali atau di Dhu Hulaifah, meninggal dalam perjalanan. Yakni Allah Ta'ala mustajabkan doanya. Sebab tu Nabi kata, minta dengan sidqin, sungguh-sungguh, bukan main-main ni. Bukan minta sambil lewa, ya Allah mati syahid. Tak boleh sambil lewa ni. Kena minta sungguh-sungguh. Ya, kalau Allah tak bagi pun kita meninggal dekat bumi Madinah, meninggal dekat Shah Alam ke, dekat rumah masing-masing, tetap pahala syahid itu telah diberikan
dan Allah suruh malaikat kelompokkan kita, bangkitkan kita. La ilallahi tusyarun, bangkitkan di padang mahsyar kelak bersama dengan golongan-golongan itu. Allahumma amin. Baik, sekarang ni kita nak tengok pada ayat 159. Ya, kita tengok ayat 159. Ayat ini menggambarkan tentang perlakuan lembut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda. Ya, dan juga perlakuan akhlak baginda secara berlemah lembut kepada golongan orang-orang munafikin dekat Madinah, ya, dengan baginda memberikan kemaafan kepada mereka dan baginda tetap mengajak mereka bermusyawarah, ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana tauladan dan kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok dulu daripada ayat yang ke-159. Allah Ta'ala sebut, Fabima rahmatin minallah, kalau bukan kerana rahmat Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat 159 ini, untuk kita mentadaburnya. Antara benda yang penting dalam kehidupan kita adalah rahmat Allah. Sebab tu Allah mulakan ayat ini untuk mengajak baginda Nabi SAW mensyukuri di atas rahmat Allah ke atas baginda, yang mana Allah Ta'ala memelihara baginda Nabi SAW dengan menyempurnakan akhlak baginda Nabi SAW, sehingga dengan akhlak baginda yang termulia itu menyebabkan atas asbab itu orang-orang yang baginda dakwahkan, mereka telah menerima dakwah Nabi SAW. Yang keras menjadi lembut, yang degil menjadi taat, yang menjauhkan diri kembali mendekatkan diri. Ini adalah keberkatan yang datang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya nak berikan para penonton kefahaman di antara tanda-tanda orang yang memperolehi rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah ini luas para penonton. Keampunan adalah rahmat. Sebab tu kalau tak percaya, tengok ayat Quran. Kalau Allah sebut innallaha ghafurun rahim, lepas Allah Ta'ala sebut Allah Maha Pengampun, Allah akan sebut dia Maha Penyayang. Allah selalu hubungkan keampunan dengan kerahmatan. Rahim, kerahmatan. Ghafur, keampunan. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang Allah ampunkan dosanya, mereka itu tidak akan diampunkan melainkan kerana Allah memberi rahmat kepada mereka. Kalau Allah tak beri rahmat kepada hambanya, hambanya tidak layak untuk mendapatkan keampunan Tuhannya. Jadi sebab itu keampunan Allah adalah secebis daripada rahmat Allah yang maha luas, yang mana Allah sebut dalam Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya Nabi doa, maha luasnya rahmat Engkau dan juga pengetahuanmu, wahai Tuhan. Ya, baik. Dekat sini, antara orang-orang yang mendapat rahmat Allah, apa dia itu rahmat Allah? Keampunan Allah. Apa dia itu rahmat Allah? Hidayah Allah. Apa itu rahmat Allah? Taufik daripada Allah. Hidayah ni maknanya Allah tunjukkan kepada kita jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Taufik adalah Allah memelihara dan mengawal kita dan menjaga kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Menjauhkan kita daripada perkara yang dilarang. Itu taufik. Mengekalkan kita dalam ketaatan, itu taufik. Tapi hidayah, Allah mempermudahkan dan membukakan jalan-jalan kebaikan untuk kita. Allah menyulitkan dan menghindarkan kita daripada jalan-jalan kejahatan. Itu hidayah. Rahmat. Ini semua rahmat. Antara rahmat Allah Ta'ala yang ramai orang tak nampak adalah apabila Allah memperelokkan akhlak kita. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Wahai Rasulullah, kalau bukan dengan berkat rahmat Allah, engkau tidak akan berlaku lemah lembut
dengan orang yang engkau dakwahkan. Maknanya, contohlah, kalau kita duduk dalam kedudukan Nabi, para penonton, kita cakap ajak orang buat benda baik, orang pukul kita, kita akan naik angin. Kita akan naik angin. Tapi tengok orang yang dapat rahmat Allah, yang Allah Ta'ala jaga, macam Rasulullah SAW, Allah beri rahmat kepada baginda. Baginda seru dengan baik, cakap dengan benda baik, mengajak dengan cara yang baik, tapi baginda dibalas dengan benda yang tak baik, baginda sabar. Kesabaran itu yang menyempurnakan akhlak baginda Nabi SAW itu adalah di antara keluasan daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau nak tahu anda semua sedang memperoleh rahmat Allah ataupun tidak, cuba kita tengok Allah jaga tak lidah kita. Ada orang tanya Imam Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Di antara 7 tokoh tabi'in yang terkemuka, fuqaha us-sab'ah. Beliau antara tokoh tabi'in terkemuka di Basrah. Beliau pernah ditanya, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana dia tanya pada Imam Hasan Al-Basri, kami tahu akhlak yang terbaik, tetapi bagaimana untuk kita mengetahui orang itu berakhlak baik? Ada satu orang tanya Imam Hasan Basri. Dia kata, kami fahamlah akhlak baik itu macam mana, tapi macam mana nak tahu orang tu akhlak baik? Macam mana nak tahu orang tu akhlak baik? Apakah alamatnya? Apakah isyaratnya? Ini macam mana kita nak tahu? Secara amnya kita tahulah akhlak baik itu tak dendam dengan orang, tak benci. Okey, itu secara umum. Tapi ini indikasi yang paling mudah untuk kita tahu orang tu akhlak baik. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, apabila seseorang itu terpelihara pertuturan dan perkataannya. Allahu Akbar. Rupa-rupanya kalau kita nak tahu akhlak seseorang baik tak baik, yang paling mudah untuk kita tahu, yang paling mudah untuk kita mengecamnya, bukan mengecam orang, menghina, kita nak cam dia, kita nak kenal pasti akhlak orang itu, adalah bergantung kepada pertuturan dan perkataan dan bicaranya, ungkapannya, bahasanya, dan apa yang dilafazkan olehnya, dan dia berjaya mengawal lidahnya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Hasanul Basri. Pertama, kalau kita kawan dengan seseorang, cuba kita dengar dia cakap apa, dia suka cerita apa, dia suka cakap apa, dia suka sembang apa. Dia geng makcik bawang ke, dia geng membangkai ke, dia kena tengok geng apa, ya. Yang kedua, beliau kata, kalau nak tahu orang tu akhlak baik ataupun akhlaknya tidak baik, kamu tengok bagaimana ia mengawal kemarahannya. Allahu Akbar, pada penonton semua. Kalau manusia tengah marah, bukan senang nak kawal marah. Senang ke nak kawal marah? Cuma marah tengok. Kan? Mesti kita kalau tem marah, apa yang tak keluar, binatang apa yang kita tak sebut, habis orang dibinatangkan. Sebab marah ni bukannya senang nak dikawal. Ya, kalau orang buat kita marah, kita tak bersalah. Ya, orang buat kita marah, macam mana kita nak kawal emosi kemarahan kita? Tadi nak kawal lidah, ni nak mengawal emosi kemarahan kita. Jadi itu bukan satu perkara yang mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir beliau kata, kalau nak tahu bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang terbaik ataupun tidak, adalah engkau melihat keadaannya dikala pada saat ia sedang diuji ataupun dia sedang berada dalam keadaan mendapat ujian atau mendapat musibah. Kalau kita nak tahu akhlak seseorang itu, macam mana kita nak tahu akhlak dia? Kita kena tengok tak kala apabila dia berada dalam keadaan ujian, dia dalam keadaan susah, dia berada dalam keadaan sakit, dia berada dalam keadaan apa-apa musibah lah,
kesibukan, dia berada dalam keadaan runsing, apa-apa saja ujian yang Allah Ta'ala berikan padanya, kena tengok bagaimana cara ia mendepaninya, bagaimana cara ia menghadapinya. Okey, baik. Kemudian kita lihat dekat sini Allah Subhanahu Taala menyebutkan, Allah Ta'ala menyatakan di sini, saya bacakan ya, bahawa Allah memberi kurnia kepada baginda Nabi SAW dan kepada kaum orang mukmin dengan menjadikan hati Nabi SAW itu lemah lembut terhadap umat beliau yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya kerana rahmat dan taufik Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW dan kepada kaum mukmin, Allah menjadikan kamu bersikap lemah lembut, ramah, memperlakukan dengan baik dan berbicara dengan lembut di dalam mengarahkan mereka dan menerima permintaan maaf mereka atas kesalahan yang mereka lakukan pada peperangan Uhud. Baik, di antara tanda-tanda daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kepada turunnya ayat yang 159 ini, iaitu pertama, Allah anugerahkan kepada kita antara rahmat Allah anugerahkan, yang saya bacakan tafsir dia tadi, Allah anugerahkan kepada kita Nabi kita ini menjadi umat kepada Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Beruntungnya kita para penonton sekalian, kerana kita telah dianugerahkan oleh Allah dengan rahmat daripada Allah SWT. Allah anugerahkan dan hadiahkan kepada kita Nabi yang paling berlemah lembut, yang paling sayang, yang paling mencintai umatnya. Kita tergolong dalam golongan umat Nabi itu, kalau tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam akhir surah Taubah Allah Taala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Iaitu telah kami datangkan kepada kamu daripada jiwa kamu sendiri, ini di kalangan manusia sendiri, iaitu seorang Nabi yang mana hujungnya Allah Ta'ala kata Rauf, sangat penyayang, Rahim, sangat kasih kepada umatnya. Allahu Akbar. Bayangkan kalaulah Allah tak menganugerahkan kepada kita seorang Nabi yang kasih kepada umatnya, saya rasa para penonton sekalian, kita, kebarangkalian kebanyakan di antara kita tak ramai yang dapat masuk syurga Allah SWT. Saya nak kongsikan sedikit di antara titipan bingkisan yang saya ada terbaca berkenaan dengan bagaimana cinta dan kasih Nabi Muhammad SAW kepada anda semua. Ya, kita kena bersyukur kerana kita mendapat orang yang sayang kita. Saya nak tanya para penonton, kalaulah ada orang sayang kita yang kita tak paksa dia sayang kita, kita kena syukur sebab masih ada orang sayang kita. Walaupun kita tak mampu menyayangi orang lain, tetapi Allah kirimkan orang yang sayang kepada kita. Kita kena syukur akan nikmat itu. Kerana bila Allah Ta'ala bagi orang lain sayang kita, maka di situ, asbab itu kita mendapat rahmat, cebisan daripada rahmat Allah atas kasih sayang orang lain kepada kita. Apatah lagi kalau yang sayang kita itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi asbab kerana itu kita dapat rahmat daripada Allah dan dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Antara bentuk cinta dan sayang Nabi SAW kepada kita, yang pertama yang disebut dalam hadis yang saya pernah terbaca, bahawasanya baginda Nabi SAW pernah dikhabarkan, wahai Muhammad, bila turunnya ayat thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ramai umat terdahulu masuk syurga, sedikit yang kemudian. Baginda menangis dan baginda meminta agar Allah Ta'ala meramaikan umatnya di dalam syurga. Ya? Sehingga kan Allah Ta'ala turunkan kemudiannya wa thullatun minal akhirin. Walaupun ulama berbeza-beza pendapat berkaitan dengan ayat ini, tapi itu sebahagian tafsir. Akhirnya dalam satu hadis menyatakan malaikat Jibril AS turun, malaikat Jibril tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau redha jika 1/4 daripada penduduk syurga adalah umatmu? Maka Nabi kata, tambahilah. Allah Ta'ala pun tambah lagi. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, apakah engkau redha jika sekiranya aku menjadikan setiap syurga itu umatmu seramai 1/3? Maka Nabi kata, tambahilah. Apakah engkau redha jika sekiranya aku menjadikan setiap syurga itu umatmu seramai 1/2? Ini separuh, setiap tingkatan syurga itu separuhnya, 50%-nya adalah umat Nabi Muhammad SAW.
50% lagi adalah umat Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan tu, berapa banyak Nabi tu kena berkongsi. Hanya 50% saja. Kita saja satu Nabi dapat 50% kota untuk kelayakan masuk dalam syurga. Maka bila Nabi dengar begitu, Nabi kata, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Maka menunjukkan kepada kita betapa beruntungnya anda semua telah pun mendapat kota tambahan daripada Nabi SAW untuk kita layak masuk syurga. Bahkan tiap-tiap malam dalam solat malam, Nabi bagi tahu pada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu sesungguhnya aku telah menjadikan keseluruhan doa di dalam solat malamku adalah untuk umatku. Allahu Akbar. Ini menunjukkan cinta dan kasih sayang baginda Nabi SAW sangat banyak. Itu sebahagian yang saya dapat kongsikan. Baik. Kemudian di sini menunjukkan kepada kita juga antara tadabbur kita yang kita boleh ambil pada ayat 159, iaitu keutamaan untuk bersikap ar-rifq. Apa itu ar-rifqu? Ar-rifqu ini maksudnya berlemah lembut di dalam berdakwah, berlemah lembut di dalam menghadapi orang-orang yang jahil, ataupun apabila kita berurusan dengan orang-orang yang orang kata apa, orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang jauh daripada Allah. Sebab tu kalau kita nak berdakwah, kita kena tengok orang yang kita dakwahkan itu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian. Sayyidina Umar radhiyallahu an bila tengok jirannya seorang Majusi menyembah api, tiap-tiap pagi keluar sembah matahari, tiap-tiap pagi keluar sembah matahari, Sayyidina Umar menangis. Bila orang tanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan kau menangis? Sayyidina Umar kata, aku menangis sebab dia menyembah matahari dan dia tidak menyembah Tuhan yang menciptakan matahari, kerana dia jahil. Sayyidina Umar menangis sehingga Sayyidina Umar pergi kepada dia dan Sayyidina Umar dakwah dia. Maknanya benda yang memberi aspirasi, dorongan kepada Sayyidina Umar untuk pergi dakwah kepada seseorang tu adalah kerana rasa belas kasihan Sayyidina Umar kepada jirannya Majusi itu, kerana takut jiran dia itu kalau mati dalam keadaan sembah matahari, dia akan mati di dalam api neraka. Dia akan mati dalam keadaan dia dihumbankan dalam api neraka. Sayyidina Umar tak sampai hati biar dia masuk neraka. Sayyidina Umar tengok tiap-tiap pagi dia pergi sembah matahari, tiap-tiap petang dia pergi sembah matahari, Sayyidina Umar pergi jumpa dia dan dakwahkan pada dia. Tapi kalau kita tak ada perasaan ar-rifqu, berlemah lembut, tidak ada perasaan kasih sayang di dalam kita nak berdakwah, maka kita tidak akan mampu untuk menggalas tugas dakwah ini. Dan kita akan membantutkan usaha kerja yang Nabi wariskan kepada kita, iaitu melalui tugas yang tiada pencennya, iaitu tugas dakwah. Ya, suatu bila kita tengok orang tak semayang, kita kena kesian. Ya Allah, dia tak semayang, nanti dia akan masuk neraka, Allah akan seksa dia. Walaupun dia mukmin, dia akan masuk syurga, tapi dia tak semayang. Saya kesian kat dia, saya nak dia masuk syurga. Kita pergi nasihatkan dia. Yang mendorong itu adalah iman, yang mendorongnya itu adalah kasih sayang. Sebab itu antara orang yang Allah letak di bawah arash Allah, iaitu orang yang bersaudara dan berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ijtama'a rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Kita kena tengok orang dengan pandangan kasih sayang. Kalaulah Nabi SAW tak pandang orang-orang Mekah dengan pandangan kasih sayang, Nabi dah lama dah keluar pergi hijrah ke Madinah, Nabi tak payah dah dakwah ke orang Mekah. Kalau Nabi tak pandang penduduk Taif dengan pandangan kasih sayang, Nabi dah lama kata kepada malaikat yang menjaga dua bukit, wahai malaikat, himpapkanlah saja mereka ni, tak ada guna hidup pun kafir buat apa, biar matikan saja mereka. Nabi tak akan berbuat demikian. Kenapa? Sebab bahkan Nabi kata, ya Allah, keluarkanlah daripada tulang sulbi mereka generasi anak-anak cicit mereka yang beriman. Allahu Akbar. Ya. Sebab itu kita kalau nak menghadapi urusan dakwah,
kalau kita nak mengajak orang dalam sesuatu perkara ke arah kebaikan, kita perlu ada sifat berlemah lembut. Kita perlu ada sifat orang kata apa, kasih sayang. Dan kita ada maksud saya kasih sayang ni bukan sayang sampai cinta dosa yang dia buat, bukan. Maksud saya sayang untuk biarkan dia kekal dalam kejahatan. Atas sebab itu kita nak tarik dia supaya dia pergi kepada jalan kebaikan. Itu maksud ayat 159. Ini menunjukkan bahawasanya dakwah dengan kelembutan itu, dakwah dengan kebijaksanaan itu, dakwah dengan hikmah itu selalunya memberikan kesan dan juga mendatangkan hasil. Saya teringat dalam hadis Nabi bersabda, la yunza'u ar-rifqa min syai'in illa zanahu, la yunza'u ar-rifqa min syai'in illa syanahu, wa la yushabu ar-rifqa fi syai'in illa zanahu. Nabi kata, tidaklah kalau ada sikap lemah lembut, kalau ditarik dalam sesuatu urusan, melainkan dia akan mencacat celakan urusan itu. Kalau kita didik anak tak ada kasih sayang, tak ada lemah lembut, anak kita akan rosak didikan dia. Itu contoh. Tapi kalau kita masuk ke elemen lemah lembut dan kasih sayang di dalam apa-apa saja urusan kita, Nabi kata, illa zanahu, melainkan ia akan mencantikkan dan mengindahkan, dan kita akan dapat hasil yang terbaik. Ya, hasil yang terbaik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha la yuhramur rifqa. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan sikap lemah lembut. Bila Allah mengharamkan sikap lemah lembut di dalam diri seseorang itu, melainkan Allah SWT tidak mau memberi kebaikan kepadanya. Ya, sehingga kan Nabi kata tidaklah jika Allah nak beri kebaikan pada seseorang, melainkan Allah berikan kepadanya sikap lemah lembut. Nabi cakap macam tu ketika mana Nabi dengar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ni dalam satu hadis yang panjang, bila orang Yahudi datang tersempak dengan Nabi, orang Yahudi kata, assalamu alayka ya Muhammad, pergi matilah engkau wahai Muhammad. Atau bahasa kasar kita, pergi mampuslah. Janganlah cakap macam tu ya. Tapi nak bagi tahu begitu jahatnya mulut orang Yahudi ni. Bila Sayyidatina Aisyah dengar, Sayyidatina Aisyah marah sebab kata pada suaminya, apatah lagi kepada Rasulullah. Ya. Sayyidatina Aisyah kata, wa alaikumussalam wal la'nata. Sayyidatina Aisyah kata, pergi matilah engkau dan laknatlah ke atas engkau wahai keturunan khinzir dan babi. Khinzir dan juga kera, minta maaf ya. Khinzir dan kera. Sebab keturunan orang Yahudi ni kan pernah Allah tukar mereka jadi kera dan juga jadi khinzir, kan, dalam peristiwa Sabtu tu. Jadi bila Nabi dengar begitu, Nabi kata, wahai Aisyah, Nabi cakap baik-baik, Nabi kata, tak boleh ke kalau kamu jawab wa'alaikum sahaja? Kau pun samalah. Tak payah cakap pergi mati tu. Pergi matilah kau pun sama. Cukup. Katakan orang kata kat kita, bongoklah engkau ni, bodohlah kamu ini. Kita jangan jawab kau pun bodoh. Nampak? Jangan. Kau pun, cukup. Saya nak tanya, kalau kita jawab kau pun, dia marah tak? Dia marah juga. Seolah-olanya kita macam nak pulangkan balik perkataan dia tu kepada dia sendiri. Jadi maknanya dekat sini Nabi kata, wah Aisyah, jawab je wa'alaikum, kamu pun samalah. Ya. Kemudian Nabi lanjutkan nasihat Nabi. Nabi kata, tidaklah Allah mengharamkan lemah lembut dalam satu dan satu perkara, melainkan Allah nak haramkan kamu mendapat kebaikannya. Tapi kalau Allah berikan lemah lembut itu di dalam satu perkara pada diri kamu, maknanya Allah nak beri kebaikan kepada kamu. Ini nasihat Nabi SAW kepada isteri tercintanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, okey, baik. Itu yang pertama, menunjukkan penting sifat berlemah lembut dan juga sifat merasa belas kasihan kepada seseorang untuk kita dorong dia kepada kebaikan. Ini elemen yang Nabi pakai di dalam dakwah. Yang kedua, kita tengok kat sini, Allah kata, walau kunta faddan ghalizal qalb. Ada dua perkara yang kita dilarang
untuk berurusan dengan manusia menggunakan dua sikap ini. Kalau kita guna dua sikap ini, maknanya kita akan gagal. Pertama, fadh. Al-fadhu. Apa makna al-fadhu? Al-fadhu maknanya orang yang berperwatakan kasar. Kasar. Orang utara kata kasar. Kasar lah hang ni. Maknanya watak kasar. Nabi tak suka watak kasar ni. Kasar-kasar dengan orang. Cakap kasar. Cara tutup pintu pun kasar. Semua kasar lah. Masak. Suami suruh bancuh kopi. Ketung-ketang sampai retak lah cawan tu. Kasar. Jadi Nabi tak suka kasar. Bahkan saya nak kongsikan. Bahkan ada dalam hadis Nabi. Nabi ingatkan. Antara ciri-ciri orang-orang ahli neraka. Antara ciri-ciri sifat orang-orang ahli neraka. Jawab. Mustakbirin. Utullin fadhin. Ada 4. Pertama, Nabi kata jawab. Orang yang sangat, orang kata apa, jawab ni, orang yang sangat kuat permusuhan dia. Yang kedua, utul. Orang yang sangat kuat kedegilan dia. Degil. Nasihat pun tak jalan. Ya? Degil. Ketegang, kata orang tahu. Yang ketiga, iaitu apa tadi? Mustakbirin. Orang yang terlalu kuat ego dia. Yang keempat, orang yang terlalu kasar. Jadi sebab tu kalau kasar sangat, dengan isteri kasar, dengan anak murid kasar, dengan jiran kasar, jadi ini bukan akhlak ahli syurga. Ya? Kalau kita kasar, sebenarnya kita tidak mengubah seseorang itu, tetapi kita telah pun menjauhkan. Kita bukan mengubah dia kepada kebaikan, tapi kita mengubah dia kepada keburukan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita rasa kalau kita kasar dia berubah. Tapi memang dia berubah, tapi dia berubah ke arah negatif. Dia bukan berubah kepada positif. Tapi kalau kita tegas, kena beza. Kasar Islam tak suka, tapi tegas Islam suka. Tegas yang bertempat. Beza kasar dengan tegas. Tegas ni kita berprinsip, jangan buat macam ni, buat macam ni hukuman begini. Itu tegas. Kalau kasar ni, benda yang tak perlu kasar pun kasar. Benda yang tak perlu bertegas pun dia kasar. Benda yang kena tegas lagilah dia kasar. Jadi agama tidak menyuruh sedemikian, ya. Agama tidak menyuruh sedemikian. Jadi kalau kita nak berdakwah, kita jangan guna perkataan yang kasar. Jangan guna perkataan tegas tak apa. Perkataan kasar jangan. Jangan berkelakuan kasar, berperwatakan kasar, jangan, ya. Baik. Kemudian yang keduanya yang membinasakan adalah ghalizal qalb. Ghaliz ni iaitu orang yang tadi berperwatakan kasar. Yang ni keras hati. Orang yang hati keras. Macam mana orang hati keras ni? Susah nak maafkan orang. Tak boleh lupakan kesalahan orang. Apa ni lagi? Kuat berhasad dengan orang. Dia semua elemen-elemen hati. Ghalidh, elemen hati. Al-fadh, elemen jasmani. Kena bezakan dua benda itu. Baik. Ghalidh al-qalb. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu, wahai Rasulullah, memiliki hati, kamu tak boleh maafkan sahabat kamu yang terbuat silap dalam perang Uhud, yang mereka lari meninggalkan bukit Uhud. Mereka datang lepas habis perang, mereka datang minta maaf kat Nabi SAW. Mereka minta Nabi doa pada Allah, ampunkan dosa mereka. Nabi kata, kamu tak berlaku kasar, hati kamu tak keras, kamu maafkan mereka, wahai Rasulullah. Ya? Baik. Jadi maknanya, orang yang nak berdakwah ni, dia kena memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih, jiwa yang besar. Selain daripada dia perlu memiliki watak yang baik. Bukan saja watak luaran yang baik, tetapi dia juga perlu memiliki hati nurani yang bersih, sabar, redha, memaafkan, dan sebagainya. Baik. Sebab tu kalau kita nak berdakwah, kalau kita ada memiliki dua perkara ini, dia akan merosakkan dakwah kita ataupun urusan kehidupan seharian kita.
Okey, kita tengok kat situ. Allah Ta'ala sebut kepada kita ada 4 perkara. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara penghujung ayat 159 sebelum kita nak mengakhiri, nanti masuk waktu asar. Ada 4 perkara yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, iaitu bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang kasar, atau dengan orang-orang yang degil, atau dengan orang-orang yang sombong, atau orang-orang yang ingkar. Macam mana kita nak berinteraksi dengan mereka? Pertama, Allah dah bagi tahu ada 2 kaedah. Saya ringkaskan, ada 2 kaedah. Kaedah pertama, kaedah dari sudut kerohanian. Kaedah kedua, kaedah dari sudut teknikal. Pertama dari sudut rohani, yang kedua dari sudut jasmani atau dari sudut teknikal. Dari sudut rohaninya, kita sendiri perlu hati yang baik, hati yang terbuka, berlapang dada. Dan kita perlu perwatakan yang baik, akhlak yang bagus, berlemah lembut, kasih sayang sebut tadi. Adapun kalau kita dah lengkap yang tu, kita perlu yang kaedah yang kedua pula, iaitu di sudut teknikal, cara macam mana kita nak berhadapi dengan mereka. Pertama, Allah Ta'ala kata fa'fu anhum. Kalau kamu nak berjaya dalam dakwah ini, wahai Rasulullah, kamu perlu banyak memberi kemaafan. Saya nak tanya anda-anda semua, anda-anda yang sedang menonton live ni, saya nak tanya, anda orang yang banyak meminta maaf ke, atau anda adalah orang yang banyak memberi maaf? Cuba jawab, tolong jawab sikit kat komen kat situ. Tadi soalan teka-teki saya pun tak ada siapa jawab lagi ni. Baik, anda ni orang yang suka meminta maaf, lepas buat salah minta maaf, lepas buat salah minta maaf, lepas buat salah minta maaf, atau anda ni orang yang suka memberi maaf? Anda orang mana satu? Kalau anda orang suka meminta maaf, bagus jugalah, sekurang-kurangnya sedar kesalahan, minta maaf, baguslah. Taklah sombong kan, dah tahu salah minta maaf dengan orang, bagus. Tetapi yang lebih bagus, orang yang dia tak buat salah kat orang, tapi bila orang buat salah kat dia, dia sentiasa bersedia memberi kemaafan kepada orang itu dengan secara terbuka dan berlapang dada. Walaupun orang tu tak minta maaf kat dia, tak datang mengaku kesalahan pada dia, dia tetap bersedia memberi kemaafan dan telah memberikan kemaafan. Inilah orang yang benar-benar takwanya yang tinggi. Cuba tengok dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala sebut antara orang ciri-ciri takwanya yang tinggi apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran itu, Allah Ta'ala kata wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Antara orang bertakwa, orang yang sentiasa memberi maaf kepada orang lain, dan mereka inilah orang yang termasuk di kalangan orang yang suka berbuat kebaikan. Ya, baik. Sebab tu bila kita nak berinteraksi dengan manusia, banyak memberi kemaafan kepada orang, dan juga kita bersedia untuk memaafkan orang lain. Ya, kita bersedia untuk memaafkan orang lain walaupun kita tak dimaafkan. Ya, tapi kita macam mana kesalahan dia, berat macam mana pun, kita kena menjadi seorang yang memberi kemaafan. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata fa'fu anhum. Allah Ta'ala kata apa? Faghfir lahum ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lahum. Allah pernah tegur Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar tidak mau memaafkan sepupunya Mistah yang telah memviralkan cerita Sayyidatina Aisyah bersama dengan sahabat tu berkapal. Ini cerita yang fitnah yang begitu tersebar di zaman Nabi SAW, yang paling masyhur. Mistah ni antara yang kaki viral lah. Itu geng-geng viral kat zaman kita ni berlambak lah ni. Bila Sayyidina Umar dengar begitu, Sayyidina Umar tak nak maafkan dia. Ya? Dan Allah Ta'ala tegur Sayyidina Abu Bakar. Allah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, maafkanlah dia jika engkau ingin Allah maafkan kamu. Siapalah kita, orang buat salah kat kita, kita buat dosa dengan Allah sangat banyak. Tak ada dosa pun yang bila kita minta ampun ke Allah, tiba-tiba Allah kalau nak menyombong, Allah boleh. Kalau Allah nak sombongkan diri dengan kita, suka hati akulah, aku tak nak maafkan kamu. Banyak sangat dah. Janji nak taubat, buat balik. Janji taubat, buat balik. Sekarang ni aku tak nak maafkan. Allah boleh buat kat kita macam tu sebab kita hamba. Tapi Allah tak pernah deal, Allah tak pernah berinteraksi dengan kita macam tu.
Walaupun Allah berhak untuk berbuat seperti itu kerana dia Tuhan. Macam mak ayah, kalau dia tak nak maafkan anak dia berhak sebab dia mak ayah. Tapi mak ayah macam mana pun, bila sifat kasih sayang mendominasi sifat keegoan dan emosi. Bila emosi kasih sayang itu mendominasi rasa kebencian, permusuhan kita, maka kita akan memberikan kemaafan. Kita tidak akan berdendam, kita tidak akan berhasad. Jadi sifat rahmat Allah Ta'ala tu mengatasi kemurkaannya. Sebab tu Allah menerima taubat kita walau besar mana pun kesalahan dan dosa kita. Tidak ada yang Allah Ta'ala halang kita untuk mendapatkan keampunannya. Jadi siapalah kita yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW, berilah kemaafan pada orang lain. Ya? Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, selalu forgive. Apa nak cakap orang putih tak bererti sangat. Selalu forgiving. Beri kepada orang, antara gift yang terbaik yang kita bagi pada orang adalah forgive. Iaitu kita forgivekan orang lain. Baik. Yang kedua, wastaghfir lahum. Cara kita nak menghadapi orang-orang ini, kalau nak lembutkan dia, kita selalu doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Saya nak tanya, berapa ramai antara kita kalau tengok adik-beradik kita buat dosa, buat salah, berapa ramai antara kita yang doa, ya Allah, adik saya, ya Allah, dia tak solat, ya Allah, adik saya, ya Allah, dia ni masih lagi berjudi, ya Allah, ampunlah dosa dia, ya Allah. Tapi jangan doa saja, nasihat kena nasihat, bimbing kena bimbing, dakwah kena dakwah, sampaikan kena sampaikan, ya. Kita kena sampaikan dia dengan cara baik. Tapi dalam masa yang sama, di belakang pengetahuan adik kita itu, antara kita dengan Allah, di malam hari kita bangun semata-mata nak berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa fulan bin fulan. Berapa ramai, saya nak tanya, orang kita yang berbuat demikian? Berapa ramai? Banyak yang di antara kita, ya Allah, binasakanlah orang ni, hancurkanlah orang ni, hapuskanlah orang ini. Berapa ramai yang saya nak tanya di antara anda yang sedang menonton, yang kita bangun di sepertiga malam untuk doa kepada orang lain, bukan doa untuk kita. Kita nak doa untuk orang lain. Berapa ramai? Ya? Kalau bangun tengah malam nak doa kita, itu berlambak. Bangun tengah malam, ya Allah sihatkanlah aku, masa tu dia tengah sakit. Ya Allah kayakanlah aku, masa tu dia tengah susah. Itu ramai. Yang bangun untuk diri sendiri ni ramai. Tapi yang bangun untuk orang lain dapat kebaikan, itu tak ramai. Ya, tak ramai. Sebab itu doa juga salah satu daripada alat dakwah. Alat dakwah. Jadi sebabkan kerana itu, bangunlah di sepertiga malam, doa untuk anak kita. Ya Allah, anakku tak dengar cakapku, ya Allah. Ya Allah, mungkin kerana dosaku, ampunlah dosaku. Ampunlah dosa anakku, ya Allah. Ampunlah dosanya, ya Allah. Ubahkanlah dia, ya Allah. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan mengubahnya. Sebab tu tidak ada para Nabi, melainkan mereka akan mendoakan pada kaumnya. Seperti mana Nabi mendoakan kepada kaum Taif, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Dan yang ketiga, bermesyuarat dengan mereka. Yakni banyak kita bertemu dengan mereka dan kita meminta pandangan mereka. Kita dengar dulu daripada mereka sebelum kita menghukum. Kita kenali mereka dahulu. Kita bersoal jawab dengan mereka dahulu. Ini juga penting. Sebab itu Nabi SAW, Nabi bila berhadapan dengan sesuatu kasus ataupun keadaan para sahabatnya, Nabi tak terus hukum. Nabi akan jumpa, Nabi akan tanya, ma balukum, apa yang menimpa kamu, apa masalah kamu, cuba cerita pada aku. Dan mereka bagi pandangan. Nabi bagi ruang untuk mereka bersoal jawab, bertanya soalan, cerita apa pengalaman mereka. Sebab semua di antara kita ini, para penonton, background dan latar belakang kita berbeza-beza. Semua tak sama. Yang menonton ni, ada yang datang daripada keluarga faham agama, Alhamdulillah. Ada yang datang daripada keluarga yang bermasalah, jadi dia pun bermasalah. Jadi kita takkan nak hukum dia kerana dia datang daripada keluarga yang membesar, daripada keluarga yang bermasalah.
bukan dia sendiri yang create masalah tu, tetapi dia hidup di dalam masalah dan dia tak tahu di mana jalan penyelesaian dia. Jadi kitalah yang kena bantu dia fahamkan masalah dan selesaikan masalah, bukan kita pergi tambahkan lagi masalah kepada dia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, bila kamu nak dakwah wa Rasulullah, banyakkan bermesyuarat. Tanya dia, kenapa kamu tak semayang adik? Boleh abang tahu kenapa kamu tak begini, kenapa kamu tak begitu? Boleh cerita sikit, bermesyuarat dengan mereka, tanya pandangan mereka, tahu latar mereka, dan ketika itulah kita menyampaikan dakwah kita kepada mereka. Dan yang keempat, jika kamu dah maafkan mereka, doakan mereka, dan dalam masa yang sama kamu dah sampaikan dakwah dan nasihat, dan kamu sudah bermesyuarat dengan mereka, dan setelah kamu buat 3 perkara ini, fa idza azamta fatawakkal Allah, kamu berazam dan tawakallah kepada Allah. Bila kamu dah sampaikan, dah buat semua perkara tanggungjawab kamu, kamu serahkanlah kepada Allah, sama ada Allah memberikan hidayah kepada mereka ataupun sebaliknya. Tetapi pokok pangkalnya, jangan kita cakap tunggulah nanti Allah bagi hidayah kat dia baru saya dakwah kat dia. Jangan. Kita kena usaha untuk membukakan untuk mereka jalan hidayah dulu. Lepas kita dah buat semua langkah-langkah itu, baru kita boleh serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah untuk Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau kita belum menjalankan tugas, belum menyampaikan tanggungjawab kita kepada mereka, hanya kita bagi alasan, alah saya dah cakap dah kat dia, dia yang tak nak dengar. Baru sekali tu je kita cakap, kan? Belum lagi maafkan, belum lagi doa, belum lagi tanggungjawab yang lain yang kita dah bincangkan tadi, kita terus nak serahkan dia kepada Allah. Maka sebenarnya kita yang akan dipersoalkan pada hari kiamat, kenapa kita tidak menyampaikan, ya? Jadi itu di antara bentuk tawakal kita di dalam berdakwah ataupun di dalam yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Moga-moga ada manfaat dan kebaikannya. Saya rasa sekadar itu dahulu untuk petang ini. InsyaAllah kita akan, jika ada ruang, kita akan berkongsi lagi pada kuliah kita yang seterusnya. Saya tengok nampak gayanya di ruang komen tak ada jawapan tentang teka-teki yang saya bagi tahu tadi, ya. Baik, saya bagilah jawapan dia, ya, kepada siapa yang menonton daripada awal. Satu-satunya manusia yang nak keluar daripada syurga, nak balik kat dunia. Saya dah sebut tadi, semua orang yang masuk syurga dah tak nak balik dunia dah. Kalau masuk je syurga, takkan minta balik dunia dah. Tapi ada orang yang dah masuk syurga, dia minta balik kat dunia pula. Nak duduk kat dunia, bukan nak duduk dalam syurga. Iaitu orang yang mati syahid. Ini disebut dalam hadis Nabi. Orang yang mati syahid, bila dia dah masuk syurga, dia minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah, pulanglah kami balik kat dunia. Kami nak hidup kat dunia. Mereka minta 10 kali. Sebab apa? Bukan sebab tak suka duduk dekat syurga, bukan sebab suka duduk kat dunia, tapi sebab suka kerana melihat kedudukan mati syahid itu. Kedudukan orang yang mati syahid itu, karamah orang yang mati syahid itu sangat tinggi, sehingga mereka lebih cinta ganjaran, kedudukan, title mati syahid itu berbanding nikmat yang berada di dalam syurga itu sendiri. Sekian saja dahulu. Apa yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada saya sendiri. Kita tangguhkan pengajian kelas kita dengan tasbih kafar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita bertemu di siaran yang akan datang. Sekian.